hadis jariyah. Minta bagi ulasan hadis jariyah. Memang hadis jariyah ni, ini satu ya Kak, yang jadi hujjah, jadi dalil yang kuat bagi musyabbihah, bagi fuq salafi, bagi orang wahabi kata Allah ada di atas arasy. Dan hadis ni jarang diberi penjelasan dengan secara lebih jelas, dengan secara detail, dengan secara ilmiah. Jaranglah kita nak jumpa dengan secara detail. Tetapi kalau berhajat kepada detail sungguhnya kena pakai masa jugalah, sebab bila detail ni dia kena pakai masa panjang. Saya insya-Allah taala nak ambil dengan secara ringkas lah sikit, apa 10 minit lebih kurang. Kalau detail tu insya-Allah boleh kali depan, kalau hajat lagi saya boleh detailkan. Saya nak tulis sikit, boleh 2, 3, 4, 5 halaman ke tajuk hadis jariyah, boleh kita mari utuh tu. Kalau kena pakai masa 3 jam pun kena sabar, kena standby dah kali depan. Standby 3 jam. Kena standby. Tengah orang tanya, Tok Guru, dia tanya saya. Dia tak ada tanya hal saya. Dia kata, macam mana? Dia kata, saya dah tengok Tok Guru ni, dia boleh menyatak lama. Boleh tunggu lama dia. Tak letih ke dia? Kata, kalau ceramah duduk situ. Dia buat meski juga kat situ. Yang sebenarnya dia orang duk bergerak tak apa, dia tak penatlah dia duk bergerak, kita duk diam tu. Dia penatnya. Ni lah krisi kau duk musim duk tinggi lagi. Dia tak apalah, dia tak penat. Kita duk diam, tak boleh nak unjuk kaki, bahasa malu bahasa tu. Dia penat kita pada orang hak ni pakai rain, pakai suara tu tak penat mana. Tak ada supaya pikul kayu. Dia gerak mulut sikit tu bersuara dah. Jadi masalah ni kena pakai masa panjang sikit. Sebab supaya nak jadi terang. Jangan jadi syubhah yang tinggi. Hak lain tu, yang lain tak ada jadi masalah. Dia tak terang, tak ada hak terang. Hak dia pegang sungguh, dia fokus sungguh. Jadi dalilnya hadis jariyah. Masyhur hadis jariyah, seorang hamba perempuan. Seorang perempuan yang berkulit hitam, yang jadi hamba bagi seorang lelaki, hamba bagi seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Rasulullah itu dia apa? Dia nak mereka seorang hamba perempuan. Dengan sebab hamba perempuan dia tu perak kambing dia kena dimakan oleh serigala. Dia nak marah. Dia gocor, dia taparkan hamba perempuan dia tu. Bila dia tapar, dia rayakkan Rasulullah, dia nak merdeka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bawa mari ke aku. Bermaknanya maksud Rasulullah itu, kalau kita tengok kepada seluruh hadis itu, iaitu Rasulullah nak test, tengok iman dia, iman hamba perempuan. Bila didatang kepada Rasulullah tanya hamba perempuan itu, ainallah, di manakah Allah Subhanahu wa taala? Hamba perempuan itu jawab kata, fis sama, Allah itu duduk di langit. Rasulullah tanya pula, man ana, aku ini siapa? Dia jawab kata, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata kepada penghulu dia, a'tiqha fa innaha mu'minah. Engkau merdekalah dia, sesungguhnya dia orang mukmin. Dia tu orang yang beriman. Atau kata Rasulullah nak teh iman tak iman dia. Kemudian
Di dalam tajuk hadis jariyah ini, kita nak bagi penjelasan dianya, kita kena faham istilah hadis, kita faham kaedah ilmu hadis, dan kita kena faham kaedah-kaedah menyabitkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kena panjang. Kita kena tahu hadis Rasulullah satunya dihimpun kama dia daripada 100 tahun. Hadis Rasulullah ni tak tulis pada masa Rasulullah. Selepas pada 100 tahun baru dihimpun. 120 tahun lebih baru dihimpun hadis. Bermula di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengata. Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, seorang daripada khulafaur rasyidin, dia mengata, dia suruh siapa ni, seorang Imam Az-Zuhri, dia suruh tengok hipung hadis Rasulullah, dia takut hilang ilmu, dia kata. Umar Abdul Aziz dia mengata tahun 99 Hijrah bermula dia. Dia mengata 2 tahun, tak sampai 2 tahun Umar Abdul Aziz, sikit-sikit masa dia mengata. Lepas tu baru hipung sikit, tak tercantum, tak hipung, tak terhimpun lagi panggil. 120 lebih baru hadis tu terhimpun. Jauh jarak ke dengan Rasulullah. Bila jauh jarak ke tu ada kala sahabat tu dia ingat lafaz Rasulullah, ada kala dia ingat makna maksud bagi Rasulullah. Rasulullah cakap dia faham aja. Oleh itu lafaz hadis dia ada 2. Tu kira hak sahih. Ada lafaz hak Rasulullah betul-betul. Ada lafaz bukan daripada Rasulullah, hanya lafaz daripada rawi. Orang hak rawi, orang juru royak hadis tu, dia royak lafaz dia. Bukan lafaz Rasulullah. Hak dia faham daripada Rasulullah cerita. Tu penting kat situ. Kalau tak faham kat sini, payah. Oleh itu nak talak bid'ah, nak faham bid'ah tak bid'ah di dalam bab akidah, kita kena kembali kepada kaedah kita faham Al-Quran, kaedah hadis. Kalaulah kita nak kata semata-mata kembali pada Quran, kembali pada hadis, kita tak erti ilmu Quran, tak erti ilmu hadis, tak boleh. Ini tempat silap orang Mujassimah, tempat silap Wahabi. Yang dia kembali pada Quran dan hadis, dia tidak berdasar kepada kaedah Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan ke semua, setengah-setengah tu. Setengah-setengah Quran, setengah-setengah hadis, dia tak berdasar kepada kaedahnya. Kita lafaz hadis kita kena tahu kat begitu. Bukan semua lafaz hadis daripada Rasulullah dah. Kalau tak boleh mengaku kat sini, orang tak terima kat sini, kita tak boleh cakap, tak boleh tunjuk perkara benar kepada dia. Ini perkara realiti, perkara hak berlaku lagu tu. Sebab Rasulullah bercakap satu kali, dia tak boleh bercakap 2 lafaz. Satu kali. Dia tak bercakap 2 lafaz, dia bercakap je. Tapi orang dengar jadi 2. Pendengar tu jadi 2. Jadi 2 tu satu daripada hak Rasulullah, satu hak bukan pada Rasulullah. Saya selalu ambil contoh, la syakhsa aghyaru minallah, la ahada aghyaru minallah, di dalam hadis sahih. Tapi lafaz Rasulullah la ahada, bila kita tilik kepada rawi riwayat-riwayat, andu riwayat-riwayat yang lain, didapati bahawa la ahada itulah lafaz Rasulullah, la syakhsa bukan lafaz Rasulullah. Oleh kerana demikian, tak boleh kita nak mensifatkan Allah dengan kata syakhsiyah. Allah bersifat dengan perseorangan. Rasulullah bersifat dengan satu orang. Allah bersifat dengan satu cokoh. Tak boleh. Kalau sabit lapan ni, boleh kita kata Allah satu cokoh. Faham satu cokoh? Ni satu cokoh. Satu cokoh dia. Bila duduk itu, orang petani kata cokoh. Duduk cokoh. Nampak hitam kat jauh, itu dia panggil satu cokoh. Kat sini panggil apa tak tahu. Tak ada bahasa. Apa panggil? Kita ni satu cokoh ni. Ni satu cokoh, 2 cokoh, 3 cokoh, 4 cokoh, 5 cokoh.
Satu bentuk, satu berbody duduk satu tempat, dia panggil satu cokoh. Syakhas. Kita nampak hitam kat jauh, tu satu cokoh. Dia panggil satu cokoh. Dia panggil. Tu syakhas bahasa Arab. Kalau gitu, kalaulah kata sabit lapar daripada Rasulullah la syakhsa, kena boleh kata Allah satu cokoh boleh. Allah satu orang boleh. Oleh itu tak boleh. Allah berapa orang? Tak betul soalan itu. Kalau soal boleh kita jawab Allah satu sahaja, tak boleh kata satu orang. Itu ada dalam hadis la syakhsa, satu orang, tidak satu orang pun yang aghyaru minallah, hanya Allah satu orang saja yang lebih cemburu. Tak boleh. Sebab lafaz itu bukan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah kata, yang Rasulullah kata la ahada, tidak ada satu pun aghyaru minallah. Lafaz inilah sama dengan Quran, qul huwallahu ahad. Itu lafaz Rasulullah. Itu cara hadis. Begitu juga hadis ainallah. Hadis ni lafaz ainallah bukan daripada lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kurangnya tak tetap. Sebab itulah Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dia kata lafaz ni ikhtilaf. Sebab tu imam lain tidak riwayat hadis ni. Imam Bukhari tidak riwayat. Imam Muslim saja riwayat. Adu dengan Bukhari, ia tidak ittifaq. Bukhari tak sebut sebab lafaz dia berbeza. Ada di sana lafaz kata ainallah, tapi hamba perempuan ya isyarat, tak ada kata fis sama. Lafaz ni kata fis sama. Ada di sana ada lafaz marrabbuki, marrabbuk, siapa Tuhan engkau? Hamba perempuan kata Allah. Man ana, siapa aku? Anta Rasulullah. Ada lafaz begitu. Ada di sana lafaz yang lebih sahih. Lafaz lebih sahih, sanad lebih ali. Dia panggil sanad ali. Faham sanad ali? Tak faham apa nak pakai hadis lagu mana? Nak kembali pada hadis. Kenapa lah? Ya kena faham tu kaedah nak kembali. Bila hak ni sanad rendah, hak ni sanad tinggi, kena pakai hak sanad tinggi. Hak tu lebih sahih. Lebih lagi sanad hak rendah itu sanad hasan saja. Sanad ali ni sahih. Dan kita boleh menentu hak mana lafaz Rasulullah. Ada di sana meriwayat oleh Imam Baihaqi, meriwayat oleh Imam Abdul Razzaq di dalam musannaf bagi Abdul Razzaq dengan sanad yang dekat dengan Rasulullah, sehingga 2 orang saja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pihak Muslim ni sehingga berapa? 5 orang ni orang dengan Rasulullah. Sanad rendah, rapat dengan Rasulullah. Sanad yang rapat, sanad yang lebih sahih, sanad hak di dalam Muslim, sanad hasan. Kerana duk khilaf seorang daripada perawi dia ni orang dhaif ke orang thiqah. Bila khilaf itu kaedah ilmu hadis dia panggil dia hasanul hadis. Kita hukum hadis tu hadis hasan je. Bukan hadis sahih. Adu dengan hak sanad di dalam musannaf Abdul Razzaq dan sanad Baihaqi, hak ni sahih, tak ada khilaf. Ini dia panggil lebih sahih. Lafaz lagu lain, lafaz tak sama. Oleh itu nyata bahawasanya dengan kajian ulama, lafaz ainallah tidak sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sabitnya iaitu lafaz yang ada di dalam musannaf bagi Abdul Razzaq. Rasulullah tanya hamba perempuan itu dengan kata atasyhadina alla ilaha illallah, adakah engkau menyaksi dengan kata tidak ada Tuhan lain daripada Allah? Jawab hamba perempuan itu kata na'am. Atasyhadina anni Rasulullah, mau jadi saksi kedak kata aku Rasulullah? Dia jawab kata na'am. Atu'minina bil ba'thi, adakah awak beriman dengan bangkit? Dia kata na'am. Rasulullah kata pada pemulu dia, a'tiqha fa innaha mu'minah, membebaslah dia ni orang beriman. Itu lafaz Rasulullah yang sama dengan hadis-hadis yang lain. Rasulullah dakwah dia tak ada. Dia dakwah orang kafir mari. Siapa tak kata Tuhan duduk di atas langit, orang tu aku nak pacung tekak lah dah. Orang nak masuk Islam lagu mana pada masa Rasulullah dan pada masa kita? Mengucap 2 kalimah syahadah.
hadis Bukhari Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Suruh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba Rasulullah nak test iman, dia test lagi nak. Test mu mengucap, mu mengaku dak tidak ada Tuhan lain malaikat Allah, aku Rasulullah mengaku dak. Itulah apa yang sabit daripada Rasulullah. Aina Allah, bukan lapa Rasulullah. Paling tingginya wawih. Faham wawih? Tak faham juga. Boleh jadi. Tak tentu. Tak boleh jadi Rasulullah kata, boleh jadi Rasulullah tak kata. Hak atas syahadina ni cerak Rasulullah kata. Lepas tu kita tinggal hak cerak, dia ambil hak wawih. Tak betul. Nasi orang akak dah. Cerak boleh makan. Tapi kita tak boleh makan. Nak pergi makan sana, tahu berasa-berasa dia mau nak cedah. Oh, orang tu bodoh. Hak ni hak cerak dah makan lah. Hak sana kalau orang akak makan pula. Kalau tak akak sudah. Kita siap dah. Tu lah kata cara kaedah. Kaedah hidup dunia pun lagu tu. Kalau kaedah hidup dunia tak erti, orang ni pun tak erti lagi. Kau sangat tak erti lagi. Antara benda yakin dengan tak yakin, kita nak ambil hak mana? Ambil hak yakin lah, ambil hak cerak. Aina Allah tidak sabit pada Rasulullah. Kerana demikianlah kita tak boleh nak kata Allah bertebak. Kerana tak ada di dalam Quran, tak ada di dalam hadis. Bahkan jadi kuat bagi kita hadis Bukhari, hadis Muslim. Rasulullah berdoa, antal awwalu falaysa qablaka syai wa antal akhiru falaysa ba'daka syai wa antal zahir falaysa fawqaka syai wa antal batin falaysa dunaka syai. Ya Allah, Rasulullah berdoa nak tidur dia nak tidur. Engkau yang zahir, tidak ada di atas engkau suatu pun. Engkau yang batin, tidak ada di bawah engkau suatu pun. Allah tidak ada suatu di atas dia, tidak ada suatu pun di bawah dia. Allah tidak mempunyai tempat. Sabit di dalam hadis yang sahih, malaikat yang menanggung arasy, malaikat yang tanggung arasy, dia bertasbih, sentiasa bertasbih. Dia bertasbih, subhanak aina kunta wa aina takun. Ya Allah, maha suci engkau. Engkau maha suci daripada kekurangan. Aina kunta, di manakah engkau ada? Wa aina takun, di manakah engkau ada sekarang? Engkau dulu kat mana, sekarang kat mana? Mati, maha suci engkau daripada tempat. Aku kerja tanggung arah ni sebagai tanggungjawab yang engkau menjadi akan daku untuknya. Aku kerja untuk engkau. Engkau maha suci daripada kena aku tanggung. Engkau maha suci daripada tempat. Subhanak aina kunta wa aina takun. Begitulah ucapan malaikat yang menanggung arasy. Kalau kita cakap dengan lawak-lawak nak suka-suka agak, supaya kita dapat kemah, malaikat tak tahu kata Allah, dia tidak iktikad Allah di atas arasy. Malaikat hak pikul arasy sendiri. Orang yang duduk atas bumi tahu kata Allah duduk di atas arasy. Siapa lebih kenal Allah? Kita dengan malaikat. Malaikat pula duduk pikul arasy sendiri, sepatut dia lah lebih tahunya. Maha suci engkau ya Allah, aku pikul engkau ni ringan saja. Kata gitu baru betul. Ni malaikat kata subhanak aina kunta wa aina takun. Tapi orang mujassimah, malaikat pikul tu berat ke tak? Berat, malaikat pikul berat. Sebab sabit di dalam hadis yang dia berpegang, Allah sudah buat langit bumi 6 hari, Allah naik duduk di atas arasy. Bila duduk di atas arasy bunyi kiek seperti reka yang baru. Iaitu ka'atitir rahlil jadid. Dia bunyi kiek. Faham bunyi kiek? Seperti reka baru. Reka baru ni yang ni sekeduk yang tak di atas belakang utara yang baru. Yang buat dengan buluh, buat dengan rotan. Bila buluh rotan, kita duduk tak kisi rotan bunyi macam mana? Kiek. Sebab apa? Dari kerana min thiqalir rabbi, dari kerana berat Tuhan. Oh, tak berat apa Tuhan ada atas tu bunyi kiek berat. Itu orang mujassimah Abu Hamid dan Ibn Az-Zaruni yang Ibnul Jauzi tolak di dalam hadis di dalam Daf'u Syubahit Tashbih.
Dan ada di dalam kitab yang duk sebar oleh Wahabi di hari ni. Hadis tu dia pegang Tuhan berat. Tuhan duk atas arah. Malaikat duk pikul arah tu. Tu. Wal a'yadzabillah. Malaikat hak pikul sendiri pun kata subhanak ya Allah maha suci engkau. Kerana demikianlah ni kita ahli sunnah, kita berdasar kepada dalil yang terang. Kita berdasar kepada hujah yang terang. Hadis ayat Allah memang sebut dalam hadis Muslim. Bukan tiap-tiap hadis Muslim itu ialah yang boleh kita berhujah. Sahih dia tu dengan secara betul umum. Bila berhujah, berapa banyak pula ditolak, tak boleh hujah kerana beberapa sebab yang tertentu. Hadis Muslim. Allah buat langit bumi 7 hari. Ada dalam Muslim. Hadis tu dibilang hadis palsu. Hadis Muslim. Sebab itu bukan perkataan Rasulullah, perkataan Ka'ab, orang Yahudi masuk Islam. Dimasuk di dalam tu. Kaedah berhujah tu lain lagi. Lain. Kerana itulah saya rasa penat bila fikir orang ajak orang awam kembali pada Al-Quran dan hadis. Sangat-sangat penat. Susahlah. Saya ingat, saya rasa fikir saya ada juga tenaga kekuatan. Kalau ukur dengan rank dengan tenaga kuda tu lebih kurang 100 ekor kuda. Tenaga sayanya. Tapi nak muat, nak pikul barang ni berasa tak agak lagi, berasa belok belakang. Tiba-tiba ada orang ajak hak tenaga sama gagah dengan 10 ekor nyamuk, 100 ekor nyamuk. Suruh pikul barang hak yang saya pikul tak agak. Allahu Akbar. Berasa letih hak lah. Orang gagah lagi pikul belak belakang, pak orang tak agak, orang tak pikul ke? Allah. Nak kembali lagu mana? Nak kembali pada Al-Quran dan hadis. Makna dia kena faham dengan bahasa Arab lah. Kita bahasa Arab baru duk balik tengok komah Melayu. Nak tengok komah Arab pun tak pandai. Allah jauh panggil. Sebab itulah, kerana itulah kita tak boleh tinggal ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi nak kenal ulama ahli sunnah wal jamaah, hak ulama sungguh ni siapa? Ni yang satu. Bukan tiap-tiap orang mari duk takhrisi begini ulama belaka, bukan. Orang pandai ceramah ulama belaka, bukan. Ulama ada syarat yang tertentu, sifat yang tertentu. Tak boleh kenal ulama malaikat ulama. Tak boleh tegah orang baca Quran tak betul, malaikat orang pandai tajwid. Kita tak boleh tegah dia. Cuba tegah saya nak baca. Yang mana betul, yang mana tak betul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hak mana betul? Hak pertama. Yang kedua tak betul-betul mana? Kalau tanya, berapa orang boleh jawab? Tak tahu. Kalau kita dengar, betul belakang dah tu, waladdah belakang dah tu. Jangan waladdu tu tak betul lah tu. Sebab nak kata tak betul tu kena ahli dia, kena ahli tajwid. Sifat lam tu sifat dia apa? Sifat syiddah ke? Sifat rakhawah ke? Sifat baina syiddah ke war rakhawah ke? Apa sifat dia? Kalau kata waladdallin, waladdallin lain. Kalau dallin jadi lam tu sifat dia syiddah. Kalau kata waladdallin sifat rakhawah, waladdallin pegang tengah-tengah supaya berebeh tu, pegang lepas dia panggil baina syiddah war rakhawah. Itu kena tahu sifat dia. Kalau orang tak tahu tajwid, macam mana dia nak kata tak kena? Macam mana dia kata kena? Kita agak bunyi suara sedap tu, jadi imam ni okey, boleh buat imam tarawih kita dah. Kita tak tahu betul mana, sebab kita bukan ahli, kita hukum sedap saja.
Begitu juga bila mari ceramah ni ke, oh, babo dia okey lah. Oh, ni kita ambil tiap bulan ke apa, tiap minggu ke apa, tiap hari ke apa, ini okey lah ni. Sebab dia tak kenal. Dia kata alim sebab dia tak tahu. Cuba orang alim, bagi tanya orang Wahabi tengok, babo ni sesak, tengok. Maka dia kenal. Sesak dah. Nak boleh kata siapa? Ni saya nak tunjuk insya-Allah. Nak tunjuk siapa orang yang boleh jadi tokoh ahli sunnah wal jamaah sungguh. Insya-Allah taala di lain kali kalau panjang umur dan dikanaki lagi, boleh insya-Allah kita akan jumpa lagi. Untuk kali ini saya minta mengakhiri setakat ni dulu dan minta maaf banyak-banyak guna masa terlebih sangat banyak kena sedekah kepada saya lah masa hak lebih tu. Mudah-mudahan boleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau duk marah tu tak boleh pahala. Kalau berasa nak marah gak ni kita doa kifarat lah, minta salah juga duk marah tu. Kita doa kifarat. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila akhir majlis dia suruh doa dengan doa kifarat majlis. Sebab dalam majlis ni ada salah, ada dosa. Saya pun ada salah, ada dosa. Kita pun ada salah, ada dosa. Khususnya malam ni memang ada salah juga. Duk berdoa nak minta kata sudah banget-banget, sudah banget-banget. Lapan nasi dah. Sebab itulah itu kita salah. Akhir kita berdoa lah doa